Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat petang. Okey, hari ini banyak cerita pasal Putin. Putin ada bertemu jurnalis malam dan Putin ada berkata tentang Kiev. Adakah kami kena mara ke Kiev? Dalam sementara waktu ini kami akan berhenti sementara menghala ke Kiev. Dan ini terpulang pada yang lain. Dan bila Putin ditanya tentang Ukraine akan join NATO, Putin berkata, kalau nak pergi, pergi. Tapi kalau nak pergi, bawa apa yang anda bawa. Ini adalah ayat yang paling power Putin beri kepada NATO dan EU. Harap mereka faham. Kalau nak pergi, pergi berambus terus. Bawa apa saja yang mereka dah bawa balik terus. Jangan datang lagi ke Ukraine, maksud dia lah begitu. Dan kita tahu sekarang Ukraine dah semakin bersih daripada Nazi. Okey. Dan askar Rusia, kematian askar Rusia 10 kali ganda rendah daripada askar Ukraine. 10 kali rendah daripada askar Ukraine. Ini adalah kata-kata daripada Putin. Dan askar kontrak Poland, sekarang diserang askar Rusia di sempadan. Dan banyak askar kontrak Poland, askar machinery Poland, banyak yang terkorban sekarang. Askar machinery Poland. Ini adalah kata-kata daripada Putin. Rusia 25, Putin berkata 25% senjata yang diberi US dan NATO telah dimusnahkan Rusia. Dan Rusia sekarang sedang menyediakan zon selamat untuk Crimea, Mariupol. Kemungkinan mereka tak akan mara lagi. Mereka cuma nak menyediakan zon selamat untuk negeri-negeri yang telah diambil oleh Rusia. Itulah untuk saya, kalau ikutkan logiknya. Kalau ikutkan saya lah, logiknya selamat hanya di belakang sungai Dnieper River. Untuk saya lah. Kalau selepas kalau belum selagi Rusia belum dapat Dnieper River, maknanya susahlah untuk mereka untuk membuat zon selamat. Tapi kita tak tahulah Putin punya otak kan. Mungkin sebelum Dnieper River dia rasa dah boleh buat zon selamat untuk rakyat-rakyat tempat yang Rusia telah dapat. Dan dari bulan Jun, 4 hari bulan askar Ukraine terkorban atau cedera adalah 7,000 orang. Dan dari Reznikov dari Menteri Pertahanan Ukraine, di interview akhbar US, beliau berkata, bolehkah kami dapatkan senjata lagi dari US dan ally? Dan US berkata tidak. Tapi bunuh seberapa banyak orang Rusia dan kami akan memikirkan apa yang akan diberi selepas ini. Dan bom uranium daripada US sudah sampai di bulan 10, 11, 12. Kalau US tak dapat menang perang dengan Rusia kali ini, maknanya tanah yang Rusia dapat di 4 buah negeri ini akan ditabur racun lah, untuk supaya tidak dapat lagi digunakan lagi. Ini adalah dari Politico. Macam kan saya cakap, saya selalu gunakan nama Politico. Politico ni macam media masa jugalah yang terkenal di Eropah. Dan Politico yang berkata begitu. Jikalau Rusia kalau diorang tak dapat tanah ni, maknanya terpaksalah mereka menabur racun di tanah-tanah jajahan Rusia itu. Dan akhirnya Nord Stream
pipeline yang akhirnya Ukraine yang dipersalahkan dalam hal ini. Dan US angkat kaki, tak nak campur. Walaupun kita pernah banyak kali berbincang tentang pipeline ni, yang US lah yang merancang dengan German Chancellor Olaf Scholz yang merancang nak bom pipeline ini supaya Jerman tidak bergantung gas daripada Rusia. Dan ini adalah kerana US dah merasa yang sokongan rakyat Jerman terhadap US dan NATO semakin berkurangan. Jadi mereka takut kalau rakyat Jerman akan memberontak dan menolak US dan NATO dalam negara mereka. Kerana ingatkan sejarah bahawa kalau Jerman dengan Rusia bergabung dalam dunia ini, mereka akan jadi dua negara yang terkuat di dunia. Dua negara yang terkuat di dunia. Sayangnya sekarang hanya Rusia dan China saja yang bergabung. Dan mereka masih akan menjadi negara yang terkuat di dunia. Dan banyak orang tanya dengan saya, adakah China dah bagi senjata, China dah bagi askar dekat Rusia ke belum? China dia ada strategi dia yang lain. Dia bukan hanya untuk membantu Rusia menyerang NATO ke US ke, bukan. Cuma dia sekarang fokus untuk menyediakan pertahanan di negara dia sendiri dan menyerang US dengan ekonomi. Ini tugas China. Dan Rusia mempertahankan negara dia daripada US sekarang. Tapi sejak beberapa minggu ni kita ada dengar yang askar Chechen telah mendapat senjata dari China. Ini adalah berita yang baik. Mungkin untuk promosi lah apa senjata China. Banyak mereka cakap senjata China penipu, tak boleh digunakan lah, inilah, itulah, ini. Tunggulah kau berperang dengan China nanti kau tahu. China punya hypersonic missile, macam mana dia punya penangan dia. Tolong awak-awak semua, tolong buat research tentang senjata China dan awak akan tahu macam mana kekuatan China sekarang. Jadi Rusia sekarang bersendirian sementara waktu kerana dia tahu China pun tugasannya berat. Okey, jadi nak tunggu Rusia dengan China bergabung, nak kena sabar, okey? Masya-Allah, sabar. Dan yang kelakar sekali hari ini, Macron cuba menghubungi Putin dan Putin tak layan. Dan Macron juga cuba menghubungi Presiden BRICS di Afrika Selatan untuk dia berada di perjumpaan BRICS berapa hari bulan ni, nak menjadi pemerhati. Saya harap pasal dia adalah anggota NATO, dia adalah anggota G7 yang kurang ajar dalam perang ni, yang banyak memberi senjata kepada Ukraine. Tapi kerana dia nak menunjukkan dengan rakyat dia dah kehilangan tau. Banyak majoriti yang menyokong dia di Perancis. Jadi sekarang dia saja action nak tutup mata rakyat dia. Aku nak pergi tengok BRICS lah. Tengok ekonomi BRICS bagus lah. Ini adalah penipu besar. Penipu besar je. Saya harapkan BRICS takkan terima negara NATO atau negara apa untuk join dengan BRICS. Saya doakan jangan bagi kutu hisap darah ni sampai pergi dekat BRICS punya meeting. Jangan beri. Pasal dia dah kehilangan banyak sokongan di rakyat dia di Perancis. Okeylah. Ini sajalah berita perang hari ini. Sebenarnya banyak juga perang-perang di Rusia. Tapi hari ini saya campur-campurkan sedikit. Selamat petang. Selamat mengetih. Assalamualaikum.